Muslimin muslimat, bila dibincangkan tentang adakah mati itu makhluk? Benar, mati adalah makhluk Allah. Ini disebut dalam firman Allah surah Al-Mulk yang kita bacakan tadi. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Allah Al-Khaliq. Selain daripada Allah makhluk. Al-Khaliq pencipta. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Bahkan perasaan sedih, rindu, kecewa, cinta, semua itu makhluk Allah. Yang perlu bila diberikan kepada kita, kita kena amanah. Bila Allah berikan rasa sayang kepada hati kita terhadap suami, kena amanah. Kalau tidak amanah, Allah boleh tarik kembali rasa sayang itu. Bila Allah berikan kasih sayang kepada kita melalui suami, kena amanah jaga kasih sayang itu. Jangan kita khianati. Allah boleh tarik bila-bila masa. Semua perasaan, semua apa yang diberikan kepada kita adalah makhluk Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu hadis Nabi yang panjang berkenaan dengan mati. Saya terus baca terjemahan dia. InsyaAllah sama-sama kita fahami. Maut ataupun mati akan didatangkan dengan bentuk seekor kibas. Kibas ni macam biri-biri lah, yang bercampur warna hitam dan putih. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai ahli syurga. Maka mereka pun menjulurkan leher-leher dan melihat dengan tekun. Lalu penyeru itu pun bertanya, apakah kamu tahu ini? Mereka pun menjawab, ya, ini adalah maut. Mereka semua pernah melihatnya. Kemudian diserukan lagi, wahai penghuni neraka. Mereka menjulurkan leher-leher dan melihat. Maksudnya suasana ini di akhirat kelak. Dipanggil maut, didatangkan dalam rupa seperti kibas. Penghuni syurga dipanggil, penghuni neraka dipanggil. Bila penghuni neraka dipanggil, kepala mereka menjulur-julur, maksudnya intai-intai untuk tengok apa yang ditunjukkan oleh malaikat. Penghuni neraka juga menjulur-julurkan kepala untuk melihat. Dan bila ditanya, kamu tahukah apa ini? Lalu mereka menjawab, ya, kami tahu itu adalah maut. Sebab semua yang berada di syurga ataupun di neraka ketika itu, semua telah pernah bertemu dengan maut. Kemudian diseru lagi, subhanallah. Lalu penyeru itu berkata, subhanallah, okey. Mereka semua pernah melihatnya. Maka maut itu pun disembelih. Maut yang didatangkan dalam bentuk kibas itu lalu disembelih. Kemudian penyeru itu pun berkata, wahai penghuni syurga, kekal bagi kamu dan tiada kematian. Serta wahai penghuni neraka, kekal bagi kamu dan tiada kematian. Allahu Akbar. Apabila maut disembelih, maka berbahagia dan bergembiralah penghuni syurga. Kerana mereka bakal menikmati selama-lamanya nikmat di syurga. Dan penghuni neraka sangat berduka cita kerana mereka sangat mengharapkan kematian. Betapa sakit dan pedihnya neraka Allah. Setiap saat penghuni neraka mengimpikan mati. Kerana ramai yang berada di dunia hari ini juga seolahnya merasakan mati itu lebih baik daripada hidup. Bahkan orang Islam juga ramai yang menyebutkan begitu. Ibu-ibu kadang itu frust dengan anak, lebih baik ibu mati daripada hidup. Marah pada suami, sanggup abang buat begini, saya lebih rela mati daripada hidup. Sedangkan kita tahu urusan selepas mati itu lebih sukar. Masya Allah. Di dunia kita boleh reka-reka lagi ayat, boleh fikir-fikir lagi. Tetapi di alam barzah, soal jawab kita dengan para malaikat, yang menjawabnya adalah amal kita. Iman kita, subhanallah. Jadi penghuni neraka sangat duka cita kerana bila maut disembelih, harapan mereka untuk mati telah pun musnah. Mereka akan diazab dengan dahsyat, mati, hidup balik, mati, hidup balik, mati, hidup balik, untuk diazab secara berterusan. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya ingin membacakan beberapa hadis. Satu hadis lah. Beberapa sebenarnya sangat menarik berkaitan dengan roh. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kan selepas kita mati, roh kita akan dikeluarkan. Bagaimana keadaan roh kita? Bagaimana keadaan roh kita nanti? Dalam surah Az-Zumar ayat 42.
yang bermaksud Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Masya Allah. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa, iaitu roh yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya ditentukan. Kadang-kadang bila kita baca firman Allah ini, macam kita tidak pernah dengar, macam kita tidak pernah baca. Allah sedang menceritakan kepada kita keadaan mati sementara, iaitu tidur. Orang yang tidur itu mati sementara. Ada yang Allah tahan roh untuk kembali, lalu ia mati selama-lamanya. Dan bila kita bangkit semula bangun pagi itu, sebenarnya Allah mengembalikan roh kita kepada badan. Cuba kita perhatikan sekali lagi apa yang Allah firmankan. Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa ataupun roh dari badannya. Roh orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan roh orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan roh orang yang ia tetapkan matinya. Allah tahan, itu yang ramai mati ketika tidur. Dan melepaskan balik roh ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sebab itu sangat penting kita buat persiapan yang baik sebelum tidur pada setiap malam. Bahkan antara ciri-ciri orang yang akan mati dalam keadaan yang baik, orang yang tidurnya dalam keadaan yang baik. Kerana orang yang buat persiapan untuk menghadapi kematian kecil ataupun kematian sementara, iaitu tidur, insya-Allah dia juga orang yang Allah akan berikan kesempatan untuk buat kebaikan ataupun buat persiapan sebelum mati yang sebenar. Ini memang benar-benar dipesan oleh alim ulama. Sebab itu apa amalan Nabi sebelum tidur? Satu yang sahih, sahabat menceritakan, isteri Nabi menceritakan, Nabi tidak akan tidur melainkan membaca 2 surah. Surah apa? Surah Al-Mulk, yang kedua Surah As-Sajadah. 2 surah ini Nabi sebut tentang surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Mulk itu, tabarakalladzi biyadihil mulk, ia adalah penghalang, dia adalah pelindung daripada azab kubur. Subhanallah. Jadi mengantuk macam mana, penat macam mana, malas macam mana, sambil baring pun tak apa, bacalah, buka telefon, kita sudah hafal sikit-sikit, dengar saja YouTube tu. Ini kalau malas saya, eloknya dengan Al-Quran ini beradab. Duduk, pakailah sikit tuala pun jadilah. Itu kalau malas. Ada orang pakai lengkap bila nak baca Al-Quran, sebab nak ucap kalamullah ni, hadap kiblat dengan berwuduk. Tapi mungkin ya kadang-kadang kendurilah apa, penat sangat, ambil towel sikit tutup kepala, kan? Mungkin tak larat, penat sangat sambil baring, lepas tu tengok, buka YouTube, lepas tu ikut baca. Maksudnya sesukar dan sesusah apa, baca juga sebelum tidur. Mudah-mudahan nanti, bagaimanapun keadaan kita, lalai macam mana pun nanti dekat kematian, kita tetap dapat sempat buat persiapan. Allahu Akbar. Dunia ini banyak membuatkan kita terlalu letih sehingga kita tidak kuat untuk istiqamah baca ilmu. Kita takut dengan untuk hadapi kematian, tetapi buat persiapan biasa-biasa saja. Kita kalau menghadapi persiapan untuk pindah rumah, kan? Siapa yang pernah pindah rumah? Angkat tangan. Siapa yang pernah pindah rumah? Angkat tangan. Semua pernah, kan? Masya Allah. Mungkin ada lagi lah yang tidak pernah daripada lahir sampai sekarang tidak pernah pindah. Tapi subhanallah, bila nak pindah rumah ni, persiapannya, kan, kemas-kemas, packing rumah sana pula macam mana, angkut-angkut barang, kalau tertinggal boleh patah balik. Persiapan kita untuk pindah ke rumah alam barzah, subhanallah, muslimat sekalian, tidak boleh patah balik. Ya Allah, sekejap je patah balik, 1 minit saja untuk update status, saya maafkan semua orang. 1 minit bagi orang yang mati sangat berharga. 1 minit sebenarnya boleh buat banyak kebaikan. Kalau diberi 1 minit, ambil telefon, saya maafkan semua orang, saya halalkan semua hutang.
Lagi apa lagi kita nak buat pesan? 1 minit ni. Masya Allah. Semua harta saya diwakafkan. Subhanallah, 1 minit ni Allah bagi peluang ni. Bang, saya minta maaf semua-semua. Minta maaf dengan suami, minta maaf mungkin dengan anak. Anak-anak saya redha semua. Yang sakitkan hati semua-semua. Lepas tu mati balik. 1 minit saat kita hidup di dunia sekarang tidak ada makna, tidak ada arti. Tengok drama, tengok movie 2 jam berlalu, 2 jam berlalu, 1 jam berlalu. Tapi bagi orang mati 1 minit bahkan 1 saat sangat berarti jika dipulangkan kembali. Allahu Akbar, subhanallah.